Bab 7, Geometri Koordinat Matematik Tambahan Tingkatan 4. Titik-titik P, Q dan R adalah segaris. Q membahagi garis lurus PR dalam nisbah 3:2. Ungkapkan K dalam sebutan P. Baik, mula-mula sekali kita buat satu garis lurus untuk mewakili kita punya ketiga-tiga titik tersebut. Dia kata titik Q membahagikan garis lurus PR dalam nisbah 3:2. Maksudnya dekat sini 3, dekat sini 2. Koordinat untuk setiap titik dia dah bagi, so tinggal kita tulis jelas balik. Untuk titik P, koordinat dia H, 2H. Untuk titik Q, koordinat dia adalah KP. Untuk titik R, koordinat dia adalah 3K, 2P. Baik, dalam topik geometri koordinat ni, kita diajar untuk mencari koordinat titik yang berada di antara dua titik yang lain. Betul tak? Okey, titik tu dia bukan duduk tengah-tengah. Kalau titik tu duduk tengah-tengah di antara dua titik yang lain, itu kita panggil titik tengah. Tapi untuk topik ni kita diajar untuk mencari koordinat bagi titik yang berada di antara dua titik yang lain. Makna kata dalam kes ni kita nak cari koordinat bagi titik Q. Betul? Titik Q tu yang duduk di antara dua titik yang lain, iaitu berada di antara titik P dan titik R. Tapi kena ingat Q tu tak duduk tengah-tengah. Kalau duduk tengah-tengah kita panggil titik tengah. Okey? Okey, baik. So nak cari macam mana? Ingat pendaraban jauh. Okay. Makna kata dia akan jadi 2 darabkan dengan H tambah dengan 3 darabkan dengan 3K. Cikgu harap basic semua dah okey. Risau juga sebab cikgu terus masuk kepada soalan yang macam ni kan. Okay, bahagi dengan hasil tambah nisbah. Makna kata 2 tambah 3. Okay, ini untuk yang nilai X untuk koordinat bagi titik Q itu. Okay, sekarang cikgu buat yang Y pula. Nilai Y untuk koordinat bagi titik Q. So, kena ingat pendaraban jauh. So, dia akan jadi 2 darabkan dengan 2H tambah 3 darabkan dengan 2P. Bahagi dengan 2 tambah 3. Okey. Ingat koordinat mesti dalam kurungan. Baik. Sama dengan apa koordinat titik Q kita? KP. KP. Boleh? Okey. Sekarang ni cuba perhatikan betul-betul. Yang bahagian sini, ini mewakili nilai X untuk koordinat Q. Okey, manakala kalau yang sini pula dia mewakili nilai Y untuk koordinat titik Q. Fahamkan betul-betul. Bila koordinat mesti ada X, mesti ada Y. Betul? Okey, sekarang ni kejap cikgu nak padam dulu mana yang boleh padam. Okey, yang ni cikgu buat pindah bawah sikit. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak bawa keluar dulu yang X dengan X, yang Y dengan yang Y. Okay, so makna kata dia akan jadi 2H tambah 9K per 5 akan sama dengan K. Betul? Okay. Kemudian, cikgu buat yang Y pula. So, yang Y dia akan jadi 4H tambah 6P per 5 akan sama dengan P. Boleh? Okay. So, cikgu settlekan yang bahagian merah dulu. Okay, yang merah ni mewakili yang X tadi kan. So, dia akan jadi 2H tambah 9K sama dengan 5K. Okay, so 2H sama dengan 5K tolak 9K. 2H sama dengan negatif 4K. Okay. 2H bahagikan dengan negatif 4 sama dengan K. Maka nanti kita akan dapat K sama dengan negatif 1 per 2H. Okay, tetapi kalau ikut kehendak soalan, dia minta kita ungkapkan K dalam sebutan P. Tapi kalau melihat kepada apa yang kita buat ni, ini K dalam sebutan H. So belum selesai lagi maksudnya. Jadi kita tak nak ada H ni, tak mau. Tak mau ada H ni. Tapi nak buat macam mana? Okey, kita adjust daripada persamaan yang kedua, yang warna biru tu pula. Okey, tengok So dekat sini dia akan jadi 4H tambah 6P sama dengan 5P. Okey, so 4H sama dengan 5P tolak 6P. 4H sama dengan negatif P. Jadi H samalah juga dengan negatif P per 4. Nampak tak? So H kita dah tahu. Jadi kita tinggal gantikan sahaja H tu ke sini. Gantikan sahaja. Okey, so yang bawah ni cikgu padam dulu. Okey, baik. So dia akan jadi K sama dengan negatif 1 per 2H. H kita adalah negatif P per 4. Jadi bila kita selesaikan, maka kita akan dapat jawapan dia P per 8. Siap.